1.1 Latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Ciri-ciri negara bangsa berkembang mengikut peredaran masa dan keperluan. Ciri-ciri negara bangsa alam Melayu terdiri daripada raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan juga rakyat. Raja menjadi tonggak utama kerajaan. Kedudukan raja diperkukuh dengan sistem pentadbiran yang dibantu oleh para pembesar. Raja sentiasa ditaati dan dianggap suci. Contohnya, Raja Champa yang dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Undang-undang. Undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sesebuah negara. Undang-undang tersebut dipakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Contohnya, Kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. Wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh mewujudkan kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Contohnya, Kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas dari Sungai Mekong, Teluk Chamran, selatan Myanmar dan segenting Kra. Akhir sekali, rakyat. Rakyat merujuk kepada penduduk di dalam sebuah wilayah yang setia kepada raja dan tidak derhaka. Contohnya, rakyat Kerajaan Sriwijaya membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Sriwijaya dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Ciri-ciri negara bangsa yang menjadi warisan telah memperkukuh Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Johor Riau. Pewarisan ini menyebabkan kerajaan tersebut terkenal dan berkuasa di alam Melayu. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga dan bekerjasama untuk mempertahankan warisan negara. Bab 1.2 Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem pentadbiran, peraturan, masyarakat yang tersusun dan corak politiknya yang tersendiri bagi membentuk negara bangsa. Kerajaan muncul disebabkan oleh adanya raja. Raja merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Pemerintahan raja diperkukuh dengan sistem pembesar 4 lipatan yang menjadi tonggak pentadbiran Melaka. Sistem pentadbiran kerajaan yang tersusun menjadikan Melaka sebagai empayar yang terkenal. Selepas kedatangan Islam, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka mula menggunakan gelaran Sultan. Rakyat menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka dan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang laut. Golongan diperintah pula terdiri daripada rakyat yang merangkumi golongan merdeka dan hamba. Kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh Sultan manakala rakyat mengakui kekuasaan Sultan. Hubungan timbal balik mewujudkan persefahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dan golongan diperintah. Kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi seseorang Sultan. Kedaulatan ini merupakan hak mutlak Sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka juga diiktiraf oleh Kerajaan Dinasti Ming. Kerajaan Dinasti Ming telah menghantar beberapa orang utusan antaranya yang diketuai oleh Laksamana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan antara China dengan Melaka. Wilayah pengaruh merujuk kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang luas merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Wilayah pengaruh ini diperoleh melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. Wilayah pengaruh yang luas membuktikan kewibawaan pemerintah kerajaan ini. Terdapat 2 undang-undang bertulis pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini digunakan untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Undang-undang ini juga menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul. Lambang kebesaran merupakan identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Lambang kebesaran ini juga menjadi simbol kedaulatan Sultan yang memerintah. Antara lambang kebesaran ini termasuklah adat istiadat, penggunaan warna, nobat, regalia dan cap mohor. Cap mohor digunakan untuk mengesahkan arahan daripada Sultan. Sekian dan terima kasih.
1.3 Keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Keunggulan membawa maksud kesempurnaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sebuah kerajaan. Sistem pentadbiran dan undang-undang yang tersusun membuktikan keunggulan Kesultanan Melayu Melaka. Ia membawa kepada kegemilangannya sebagai sebuah kerajaan di alam Melayu yang masyhur. Sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran yang dilaksanakan oleh Kesultanan Melayu Melaka ialah sistem pembesar 4 lipatan yang terbahagi kepada Sultan, Penghulu Bendahari, Bendahara, Temenggung dan Laksamana. Pentadbiran pusat. Sultan merupakan ketua pemerintahan, peperangan, hubungan diplomatik dan agama. Manakala pembesar berempat terdiri daripada Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana. Pentadbiran jajahan. Pembesar yang dilantik oleh Sultan dan pembesar berempat di peringkat pentadbiran daerah dan kampung ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran peringkat jajahan dan kampung. Antara peranan mereka ialah menjaga dan mengekalkan keamanan kawasan pentadbiran serta mengutip cukai. Undang-Undang Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 pasal berkaitan dengan jenayah, peranan sultan dan pembesar, kekeluargaan dan ekonomi. Pertama, jenayah. Pasal 5.1 menyatakan hal berkaitan hukuman membunuh apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar. Pasal 4 menyatakan hubungan bunuh dikenakan kepada sesiapa yang ingkar dengan arahan sultan dan memasukkan titah sultan. Kedua, peranan sultan dan pembesar. Setiap pembesar mempunyai peranan masing-masing dalam pentadbiran. Mereka perlu arif dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Pasal 1 menjelaskan peranan sultan, bendahara, temenggung dan penghulu bendahari. Ketiga, kekeluargaan. Pengenalan undang-undang keluarga bertujuan mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau perkawinan. Pasal 26 menyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 atau 2 orang saksi. Golongan hamba, abdi dan wanita tidak dibenarkan menjadi saksi dalam perkawinan. Ketiga, ekonomi. Undang-undang yang dilaksanakan mempunyai peraturan yang jelas tentang urus niaga di Kesultanan Melayu Melaka. Ini bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 30 menyatakan tentang pengharaman amalan riba dalam urusan perniagaan. Undang-Undang Laut Melaka. Pertama, peranan nakoda. Nakoda kapal berkuasa penuh dan dianggap sebagai raja dalam pelayaran. Arahan dan perintah nakoda haruslah dipatuhi. Pasal 13.1 menyatakan bahawa nakoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Pasal 13.3 menyatakan mesyuarat perlu diadakan dalam kapal untuk mendapatkan persetujuan sekiranya nakoda ingin singgah di tempat yang tidak ada dalam senarai persinggahan. Kedua, pelayaran. Pasal 9 menyatakan seorang malim haruslah arif tentang ilmu pelayaran seperti keadaan ombak, arus serta kedudukan bulan dan bintang. Pengetahuan tersebut dapat memastikan pelayaran selamat. Kegagalan malim menjalankan tugas sehingga berlaku kerosakan atau pelanggaran akan membawa kepada hukuman bunuh. Ketiga, jenayah. Jenayah di atas kapal akan menggugat keamanan dan mengancam keselamatan isi kapal. Undang-Undang Laut Melaka menerangkan hukuman terhadap perbuatan jenayah seperti mencuri, membunuh dan memberontak. Pasal 5 menyatakan hukuman mati akan dikenakan kepada individu yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal. 1.4 Peranan pemerintah dan rakyat. Golongan pemerintah terbahagi kepada 2, yaitu sultan dan pembesar. Sultan berperanan menaungi dan menjaga keselamatan rakyat dan mewujudkan perpaduan rakyat, mewujudkan kemakmuran dan kestabilan kerajaan, mewujudkan undang-undang untuk pengawal rakyat.
manakala pembesar bertanggung jawab memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan, merupakan perantara antara sultan dan rakyat, bertanggung jawab mengutip hasil melalui sistem serah, dan membekalkan tenaga tentera menerusi sistem kerah. Golongan diperintah ialah rakyat, yang berperanan memberikan taat setia kepada pemerintah, tidak mengingkari arahan pemerintah, menjadi tentera, menghadiri majlis umum seperti gotong royong, menjadi pengayuh atau pendayung kapal perang, dan akhir sekali, menyumbang tenaga kerja seperti membina istana atau jalan melalui sistem kerah. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.